Salam sejahtera bersama saya Naila Huda di Buletin Awani jam ini. Dan bermula Oktober, tempoh moratorium yang dilaksanakan kerajaan berakhir secara rasminya. Paling penting ketika ini adalah bagaimana individu dan organisasi menguruskan kewangan pasca moratorium dan tidak dinafikan ketika pandemik COVID-19. Antara pihak yang paling terkesan adalah PKS. Jadi di talian menerusi Skype, Presiden Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB Agil Faisal Ahmad Fazil. Terima kasih Agil bersama saya di Buletin Awani untuk kita membincangkan bagaimana untuk mengurangkan tekanan kewangan PKS pasca moratorium ini dan selepas berakhirnya moratorium, apa langkah pertama yang perlu dibuat PKS? Ini berkaitan dengan moratorium ni sebenarnya kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberi 6 bulan moratorium kepada semua automatic moratorium. Dan bagi SME, ia benar-benar dapat melapangkan beban. Tidak perlu bayar kenderaan, sewa kenderaan, tidak perlu bayar rumah dan juga premis perniagaan yang dibeli dari bank. Cumanya, kalau kita lihat daripada kenyataan Perdana Menteri, 6 bulan ni, selepas 6 bulan bukan habisnya moratorium. Sepatutnya berlaku moratorium tersasar. Kita dapat lihat daripada yang dibentangkan oleh Kementerian Kewangan dan sebagainya, benda ini telah diberikan. Tapi apa yang berlaku on the ground, saya rasa ia boleh dipermudahkan dan dibaikkan lagi. Sebab rata-rata apabila kita lihat, bukan berlaku moratorium, tetapi lebih kepada restructure of loans. Ya? Dan bila berlaku restructure of loans ini, bukan semua juga yang dapat. Sebab saya ingat lagi bila Perdana Menteri membuat kenyataan tentang moratorium bersasar ini, dia mengatakan dua kategori ini patut disambungkan moratorium lagi 3 bulan, iaitu mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga PKS yang masih belum recover daripada wabak COVID ini ataupun daripada bencana COVID ini. Tetapi ini tidak berlaku secara menyeluruh. Hanya mereka yang kehilangan pekerjaan yang saya rasa dapat automatic moratorium atau lanjutan, tetapi syarikat-syarikat nampak gayanya tidak mendapat extension daripada moratorium tersasar ini. Itu mungkin cadangan buat pihak berkuasa, tetapi apa cadangan rasional ketika banyak pihak SME atau PKS di luar sana masih bergelut lagi pulih dari kesan pandemik ini? Ya, itulah dia saya nak bagi tahu sekarang ni. Moratorium ini sedikit sebanyak ia telah membantu ekonomi. Saya nak cakap yang negative point, kalau kita boleh consider as negative. Mereka yang akan terjejas jika berlaku moratorium ini adalah pihak-pihak bank. Tetapi jika kita melihat daripada laporan kewangan bank pada suku yang lepas, kita dapat lihat semua bank melaporkan keuntungan walaupun ketika berlakunya moratorium. Jadi ini menunjukkan bank-bank ini masih boleh menghadam dengan keadaan moratoriumnya. Tapi saya nak bagi tahu tentang plus point moratoriumnya selama 6 bulan ni apa yang berlaku. Walaupun kerajaan telah mengeluarkan banyak program-program penjana, bantuan kepada SME, bantuan kepada M40, bantuan kepada B40, tetapi kerana birokrasi, kerana proses, perkara ini mengambil masa. Ya? Dan kita hanya boleh lihat produk-produk yang diberikan oleh penjana ini hanya sekarang baru takes place. Baru kita lihat projek nak jalan, contohnya penjana HRDF baru sekarang, baru bulan lepas training bermula, baru berlaku aktiviti-aktiviti ini. Ya? Oleh sebab itu, ekonomi ini masih lagi tidak berpusing. Belum ada lagi aktiviti yang betul-betul kita dapat sebelum COVID itu satu. Tetapi dengan adanya COVID, dengan adanya moratorium ini, ia telah memberikan nafas lega baharu kepada banyak industri. Kenapa saya cakap? Dengan lebihan wang yang ada pada konsumer, pada rakyat, satu, mereka berbelanja. Menghidupkan kembali pelancongan tempatan dengan pergi hotel, pergi makan, pergi
tempat bersia-sia dan sebagainya. Itu kita lihat memang ada kesan positifnya. Yang keduanya, yang saya rasa lebih besar, yang nampak betul-betul impaknya bagus kepada negara, bagus kepada ekonomi negara, ialah pasaran saham. Kerana lebihan wang yang ada ini, selama 3 bulan yang lepas, 4 bulan lepas, pasaran saham di KLSE positif. Antara pasaran saham yang paling bergerak aktif di Asia Tenggara. Yang kita tahu pada 22 bulan yang lepas, pasaran saham di Malaysia ini merudum, jatuh, tergolek dok dan sebagainya. Tetapi ketika pelaksanaan kerajaan PN tentang moratorium ini, pasaran saham menjadi positif. Dan yang lebih pentingnya ialah kita dapat melihat pasaran saham daripada pasar retail. Kalau retail ni maknanya mereka yang macam saya, macam makcik-makcik, macam yang kawan-kawan semua yang masuk ke pasaran saham, membantu menaikkan pasaran saham yang tidak diinvest oleh pasaran antarabangsa. Foreign investor tak masuk, tetapi retail ni masuk. Dan kerana apa? Kita dapat kajian adalah lebihan daripada moratorium. Jadi ini adalah kesan-kesan positif yang saya rasakan patut diteruskan. Kan kalau jadi cadangan, contohnya cadangan yang pertama tadi, perlu ada satu lagi intervensi daripada kerajaan kepada bank-bank ini dalam keadaan sekarang ni, sehingga saya rasa sekurang-kurangnya hingga Disember. Sebab kita lihat COVID semakin mengganas dan telah berlaku beberapa lockdown. Jadi dari segi aktiviti ekonomi akan terhad, dari segi melakukan bisnes juga akan terhad. Jadi kita perlukan lanjutan ini supaya kita boleh stabilize keadaan. Dan yang keduanya, silakan. Ya, teruskan. Saya tidak mengatakan bahawa kita tidak perlu bayar hutang dan sebagainya, tetapi perlu ada elemen automatik. Sebab bila bank ni, kalau kita suruh dia buatkan, bagi guideline, maka jawapannya nanti ialah semua bagus, tetapi after effect dekat bawah memang tak dapat kesannya. Saya nak bagi contoh, ketika mula-mula diisytiharkan bahawa moratorium akan diberikan kepada mereka ketika awal COVID itu. Tetapi bila setelah 2 minggu, 3 minggu tidak nampak kesan langsung inisiatif daripada bank-bank ini, maka kerajaan intervene mengatakan automatic moratorium. Dan baru kita lihat benda ini terjadi. Dan kali ini patutnya safety net yang berlaku dengan yang sekarang ini ialah kena ada soft landing. Kalau dulu kita 100% moratorium, so mungkin sekarang syarikat-syarikat ataupun ini kena start bayar. Kalau bukan kita bagi sampai 3 bulan, kita bagi 25% installment dulu daripada 100%. Ya. Yang berperingkat safety net supaya kita comfortable balik. Macam budak baru nak belajar jalan, jalan berangkat dan baru berjalan. Kan? Jadi kita kena sebab kita ni norma baru. Kita semua cakap norma baru, keadaan baru dan sebagainya. Jadi perlu ada dari situ. Intervensi ini penting daripada kerajaan untuk safety net ni berlaku. Ya.